أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 20, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 20, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula kaifiyah membasuh najis. Bermula kaifiyah. Kaifiyah ni cara. Kaifiyah ni asalnya bahasa Arab, tapi jadi bahasa kita dah. Kaifiyah mana apa ni? Cara membasuh najis, yakni membasuh benda, membasuh najis, yakni membasuh mutanajjisun. Disebut najis dengan masdar yang dikendakinya adalah mutanajjisun, isim maf'ul, benda yang kena najis. Benda yang kena najis disebut di sini membasuh najis. Yang kita basuh bukan najis. Yang kita basuh benda yang suci yang kena najis. Jadi benda suci itu dipanggil mutanajjisun, isim maf'ul, benda yang kena najis. Tapi kalau sebut najis, basuh najis pun tak apalah, dipanggil majas belaka tu. Majas. Sebut basuh najis, maknanya basuh benda suci yang kena najis. Maksud dia gitu. Dia panggil majas lah ni. Najis betul, tak boleh nak basuh. Boleh basuh najis? Boleh basuh najis? Nak tanya molek ni. So, boleh basuh najis? Tai ayam, air najis. Tai ayam, benda najis. Kita pun ambil tai ayam, kita basuh. Akhirnya, tai ayam tak ada jadi suci. Bui kita nak main tahi ayam yang mok basuh dah tai ayam ni. Suci dah tai ayam ni, mok basuh dah. Dengar pening dah. Dah kata basuh najis. Basuh tai ayam. Basuh tai ayam. Basuh tai ayam tu lah. Tai ayam tu najis, basuh molek-molek. Tai ayam yang najis jadi suci, bui anak main. Gitu. Adakah basuh najis? Dah. Basuh lantai yang kena tahi ayam. Basuh pakaian yang kena tahi ayam. Lantai pakaian tu dipanggil mutanajjisun. Kita basuh mutanajjisun ni lah, benda yang suci yang kena najis. Ada pun najis tak boleh buat apa dah. Najis tidak boleh disucikan. Najis tak boleh nak baiki dah. Najis tidak boleh disucikan, melainkan kulit bangkai. Kulit bangkai najis, ain najis.
kulit bangkai benda najis, ain najis, samuk-samuk dengan benda yang kasar, dengan kalau dahulu tahi burung merpati, sekarang ni dengan asid lah. Akhirnya kulit bangkai benda yang najis menjadi suci. Ada ni contoh benda najis yang boleh disucikan. Benda najis, kulit bangkai benda najis, ain najis, tetapi boleh disucikan. Contoh laginya tuak masam. Tuak masam, tuak masam tu najis, ain najis, benda najis. Sampai masa tuak masam tu jadi cuka nira, tukar najis kepada barang suci. Ni hak barang najis boleh baiki, barang najis boleh tukar suci. Kulit bangkai barang najis, ain najis, samuk. Dia samuk ni kulit bangkai lah. Adapun kita banyak menggunakan samuk kepada menyucikan najis mughallazah. Menyucikan najis mughallazah tak panggil samuk. Itu menyucikan najis, bukan samuk. Samuk ni dabghun, indibah. Mana samuk kulit bangkai dengan benda yang tajam, umpama asid untuk menghilangkan lemuk-lemuk. Itu sama. Tapi tak apalah, dari segi cakapan kitanya, panggil samuk juga tak ada apa pun. Lorak Melayu kita lah. Dia sekarang ni dia panggil sertu. Tu. Kalau najis mughallazah dia panggil sertu. Tak, kita tak serah. Sertu. Samuk kulit bangkai. Tapi kalau najis mughallazah kita sebut dengan samuk ayah balah lah. Jadi kulit bangkai yang ainnya najis, samuk jadi tukar kepada suci. Tuak masam yang ain najis dibiarkan sampai masa bertukar menjadi cuka nira, ain najis jadi suci. Adapun najis lain tidak boleh disucikan. Jadi ni basuh najis ni bukan basuh najis, basuh mutanajjisun, benda yang suci yang kena najis. Tapi kita sebut basuh najis, jangan duk baloh lah, kita panggil majaz. Sebut isim masdar najis, yang dikenakinya adalah isim maf'ul mutanajjisun, benda suci yang kena najis. Kalau kita kata basuh tai ayam tu, contohnya, anda cakap kamu basuh tai ayam mana boleh basuh? Tu cakap majaz kata. Maksudnya basuh latar yang kena tai ayam tu. Kan dia banyak cakap majaz kan. Contoh cakap majaz, cakap asbab tu lah. Cakap asbab lah. Cakap majaz lah. Kerana air banyak tengah jalan, tak boleh lalu kereta. Air boleh bekas ke warna mari tadi? Tadi 5 orang 5 orang lelaki, 5 orang perempuan. Jadi 10 orang lelaki, 10 orang perempuan. Orang lagi kerja pun tak boleh hari ni dah. Banyak tu jalan naik air. Banyak jalan naik air. Saya lepas subuh tadi saya ada keluar, boleh lalu lagi. Nak keluar pagi ni, lalu kok satu jalan, pusing balik. Lalu kok satu jalan, pusing balik. Kata tak sapa dah balik Masjid Dian Burung ni. Masjid Dian Burung ni tinggi, nak mari tu. Jalan naik air. Kalau parit-parit di seberang Baruh tu, di cabang 3 tu rumbu belah kedah. Air parit tu naik atas jalan dah. Balik ni sampai rumah pulak kedok tak tahu ni.
Air banyak, tak boleh lalu. Lalu tak boleh lalu, Allah buat, bukan air yang bekas. Air, tu apa panggil apa? Majaz. Sandar kepada makhluk. Sandar kepada makhluk lah. Kalau kita panggil langgar air dah, redah. Kalau kita redah air, tak kena gaya, mampu injin kereta, mati injin kereta. Sebab apa? Masuk air, mati injin kereta. Majaz panggil. Bukan hakiki Allah buat belaka, bukan air. Itu majaz. Nak kata apa majaz? Kita cakap air, tapi pegangan kitanya Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang buat. Ni cakap majaz lah. Basuh najis, basuh tai ayam. Kamu ni basuh tai ayam. Mana boleh basuh tai ayam? Dah reti sungguhlah. Basuh latar yang kena tai ayam, basuh pakaian yang kena tai ayam. Tadi kata basuh tai ayam, majaz. Dah balah kita, dah reti orang panggil. Tapi betul lah, hakikinya tai ayam tak ada buat apa dah. Macam sebut tadi lah, boleh tai ayam basuh, comel loteng tai ayam, beri anak main, pening dengarnya. Dah kata basuh tai ayam, tu majaz. Basuh lantai yang kena tai ayam. Cakap harian kita, cakap majaz belaka. Sandar kepada asbab. Basuh berjeruk, kena air hujan. Basuh Allah buat, bukan air yang buat. Kalau ada payung, kenapa kalau ada payung? Kalau ada payung tak kena basuh lah. Payung boleh bekas. Kita pakai payung, air hujan tak kena baju kita. Allah buat, bukan payung yang buat. Kita cakap payung lah, cakap asbab, majaz, tak salah sikit habuk pun. Ni cakap pengharian kita, cakap majaz, bukan hakiki. Jadi basuh najis, mana basuh benda yang suci yang kena najis. Kaifiyah, cara membasuh najis ni, dia ada tafsir dia, dia ada huraian dia. Mana? Jika ada ia aini, hendaklah dihilamkan ainnya dahulu, yang dijirimnya, dan dihilangkan segala sifatnya, iaitu rasanya dan warnanya dan baunya. Itu satu tafsir. Turun di bawah sikit tu, jika ada ia najis aini, turun sebaris, dua baris, tiga baris, empat baris. Sebaris, dua baris, tiga baris, empat baris, lima baris. Dan jika ada ia najis tu, najis hukmi. Dia ada tafsir dia. Bermula kaifiyah membasuh najis, dia ada tafsir, ada huraian. Jika ada ia najis aini, di bawah tu, dan jika ada ia najis hukmi. Ni dia ada dua tafsiran, dua huraian. Satunya najis aini, satunya najis hukmi. Najis aini, najis hukmi ni hak mutawassitah lah ni. Dibicara mutawassitah dahulu. Kemudian nanti di bawah tu hak mukhaffafah. Di bawah lagi tu barulah pergi kepada najis mughallazah. Ini najis aini, hukmi yang mutawassitah. Selepas selesai bicara ain najis, ain najis, ain najis, nak kena benda yang dihukumkan najis. Kemudian dibicarakan sedikit najis yang dimaafkan ketika sembahyang, dan juga najis yang dimaafkan apabila
jatuh ke dalam air yang sedikit ataupun suatu yang cair umpama minyak. Sedikitlah bicara, tak panjang. Najis yang dimaafkan pada air, pada solat, najis yang dimaafkan pada air yang sedikit atau suatu yang cair, ni pembicaraan kita tak panjang. Tapi permulaannya adalah bicara ain, benda yang hukumnya najis. Tajuk dia kan, babun najasati wa izalatiha. Ini bab pada menyatakan ain najis, apakah benda yang dihukumkan najis, dan menyatakan kaifiah, cara menghilang akan dia, menghilang akan najis. Kalau menghilang ni betul, menghilangkan najis. Kalau basuh najis, basuh benda suci yang kena najis lah. Kalau kata menghilangkan najis, betul. Menghilangkan najis yang ada pada latar, menghilangkan najis yang ada pada pakaian, itu betul. Kalau basuh najis, basuh benda yang suci yang kena najis. Kalau kata menghilangkan najis, memang menghilangkan najis. Najis atas latar tu kan, menghilangkan najis dengan hilangkan ain najis, jirim najis, serta kena hilangkan sifat najis. Itu betul. Kalau kata menghilangkan, betul, menghilangkan najis. Kalau kata membasuh suatu yang suci yang kena najis, kita basuh latar, kita basuh pakaian, bukan basuh najis. Menghilangkan najis, betul. Najis atas latar, tai ayam, kita menghilangkan ain, jirim tai ayam, dan kita menghilangkan sifat tai ayam. Itu menghilangkan, kita panggil menghilangkan najis. Tapi di sini kita basuh najis, menghilang sungguhlah, menghilangkan ain najis dan menghilangkan sifat najis. Macam mana cara, kaifiah macam mana? Kalau kena dengan kaifiah cara, tidak memerlukan air yang banyak. Ada ni. Tetapi kalau kaifiah cara tak betul, menggunakan air banyak mana pun tak akan disuci latar tu, tak akan disuci pakaian tu. Tak suci latar, tak suci pakaian. Pakaian tu kalau kita pakai dalam semayang, maka tak sah semayang kita. Walaupun pakaian tu seperti berkilat pakaian tu, wangi pakaian tu, tapi kalau cara menyucikan najis tak betul, kekal hukumnya najis. Ain najis tak ada dah, sifat najis tak ada dah, tapi cara menyucikan najis tak betul, dia panggil najis hukmi. Kita pakai pakaian yang ada najis hukmi, tak sah semayang kita. Yang ni bab hukum pekoh ni. Kenal najis molek, tahu cara menyucikan najis. Ni daripada muda pak tua kadang-kadang tak reti pun cara menyucikan najis. Kadang-kadang barang najis tak kenal pun. Ni sungguh ni. Barang najis pun tak kenal. Kemudian cara menyucikan najis pun tak betul. Cara menyucikan najis pun tak betul. Dia ada cara dia. Hukum syarak dia kena belajar belaka. Kita duduk basuh najis dalam keluarga kita tu, rumah kita orang perempuan lah, latar kena najis, kita pun basuh najis. Pakaian kita, keluarga kita kena najis, kita pun basuh pakaian. Macam mana cara basuh? Kita belajar dalam kitab mana? Kita buat gitu je. Kita ni semayang ni, kalau tak semayang tak apa, kita semayang. Macam mana cara menyucikan najis? Tak kena dengan cara, walaupun menggunakan air yang banyak, walaupun nampak macam berkilat, tapi masih lagi dihukumkan najis. Dia panggil najis hukmi, najis pada hukum. Solat dengan pakaian najis, maka tidak sah. Hak ni hak fardhu ain kena belajarnya. Hak fardhu ain kena belajar. Satu keluarga tu kita bertanggungjawab, isteri lah, tapi tanggungjawab sebenar suami.
Cuma isteri yang tolong buat. Isteri yang basuh najis di latar, isteri yang basuh najis di pakaian, isteri yang basuh ayam, ikan, daging yang bercampur dengan darah. Macam mana cara menyucikan najis? Itu kena belajar molek. Kena ada kitab kita belajar. Yang kita buat, kita buat gitu dah daripada muda. Belajar mana buat? Tengok orang. Dia tak ada tengok orang, dia kena belajar. Nabi kata dah, al-ilmu bitta'allum. Nabi kata ilmu dengan belajar, bukan dengan turut orang. Belajar molek. Ada kitab ni comel ni. Macam mana cara menyucikan najis. Ada ni. Ini najak zuhir. Kitab anda berhati, macam mana menyucikan hati daripada kotoran hati. Itu kotoran batin. Ini kotoran zuhir. Hak zuhir pun kena suci, hak batin pun kena suci. Fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Bermula kaifiah membasuh najis jika ada ia najis aini. Najis ain. Apa ain? Najis aini, najis hukmi. Ada orang dia tak kenal najis aini hukmi. Mungkin tak kenal perkataan tu. Najis tu kenal lah. Najis aini ni najis yang ada jirim dia. Ada jirim dia. Sekurang-kurangnya ada sifat dia. Dia panggil najis aini. Jirim dia ada. Tai ayam ada jirim dia. Muntah ada jirim dia. Air kencing ada jirim dia. Ataupun sekurang-kurangnya ada sifat najis. Itu dipanggil najis aini. Jirim tak ada dah. Tai ayam tak ada dah. Tapi bau tai ayam di lantai tu masih lagi ada. Dia panggil aini. Muntah tak ada dah. Tapi dia punya warna muntah ada lagi aini. Air kencing kering dah. Tapi di tempat air kencing kering tu nampak perbezaan warna. Di tempat yang tidak ada air kencing, bau pun bau air kencing. Itu panggil najis aini. Sebaliknya najis hukmi ni, ain yang tidak ada, batu di bawah tu. Dan jika ada ia yang najis, najis hukmi. Najis pada hukum saja. Najis pada hukum. Tapi najis lah. Tak sas main najis hukmi ni. Iaitu najis hukmi. Kita ambil bawah tu. Yang tiada baginya jirim dan segala sifatnya. Jirim tak ada, sifat tak ada, najis hukmi. Maknanya najis aini, ada ain najis, ada jirim najis, sekurang-kurangnya ada sifat najis. Sebab selagi ada sifat najis, tak panggil najis hukmi. Najis hukmi di bawah tu iaitu yang tiada baginya jirim dan segala sifat. Itu najis hukmi. Dengan bahawa najis aini ada jirim, ada ain najis, ataupun sekurang-kurangnya ada sifat najis. Dia najis hukmi ni, ya, terkadang contoh kitab air kencing yang kering. Air kencing yang kering. Tetapi air kencing kering dengan kepanasan sederhana di tempat kita tidak jadi najis hukmi. Sebab air kencing yang kering dengan kepanasan matahari yang sederhana di tempat kita ni, dia tidak menghilangkan sifat. Di tempat tu masih lagi ada bau air kencing. Melainkan di tempat yang kepanasan dia, kepanasan yang tinggi. Dengan kepanasan tadi, sehingga kan sifat air kencing pun tidak ada. Dia punya bakat ada, bakat ada.
bakar air kencing, tidak ada. Bau tidak ada. Itu dipanggil najis hukmi. Adapun air kencing yang kering dengan kepanasan matahari yang sederhana di negara kita ni, di tempat tu masih lagi ada kesan dia. Pada ni kita boleh tahu ni tempat air kencing kering. Nampak dia punya warna bakar. Pada bukan bagi bakar. Tu warna bakar tu ada. Dan kalau kita cium masih lagi ada bau air kencing. Jadi air kencing yang kering seumpama ni, oleh kerana masih lagi ada sifat, dipanggil najis aini, bukan najis hukmi. Bukan najis hukmi. Memang dalam kitab terkadang kita tak datangkan contoh najis hukmi yang tiada baginya jirim dan segala sifatnya, sifat najis ni dia tak datangkan contoh. So kita didatangkan contoh air kencing yang kering. Cuba tengok air kencing kering. Kalau kata air kencing tu duduk di lantai, walaupun panas tempat tu, kering lah. Tapi nampak tak dia punya kesan dia? Ada. Kemudian kalau cium pula di tempat tu, hilang tak bau air kencing? Tak hilang. Itu dipanggil najis aini, bukan najis hukmi. Lepas tu najis hukmi ni macam mana? Najis hukmi macam mana? Hak tadilah, dia basuh najis tak kena kaifiah cara, maka pada hukum masih lagi dihukumkan najis walaupun hilang dia punya sifat najis. Ataupun najis hukmi ginilah, dia najis ada atas lantai, atas mozaik lah contohnya, dia licin, dia pun ambil kain yang basah, air najis dia buang, dia pun ambil kain yang basah yang tidak ada air tidak ada, kain hanya basah, dia peroh-peroh jadi basah, dia pun lap dengan kain yang basah atas tempat najis tu. Kemudian lantai tu pula mozaik, licin, maka hilang sifat. Tak ada sifat. Warna tak ada, bau tak ada. Tapi basuh dok basuh saya lap kain basah. Tak basuh dengan air, dok. Suci ke tak? Dok lah. Tapi di mozaik itu, di lantai licin tu, tak ada dah sifat. Itu dia panggil najis pada hukum, sebab kamu belum membasuh najis. Itu contohlah najis hukmi. Yang biasa sayanya contoh najis hukmi ni, contoh najis yang ada atas kapek, najis ada atas cushion, najis ada atas sofa. Jadi najis ada atas kapek macam kapek masjid lah, kapek yang tak boleh nak alih. Kalau kita nak basuh dengan kaedah najis aini, siram air atas kapek, berjeruklah kapeknya. Maka cara dianya, saya pernah sebut dah sebelum ni, cara dianya ambil kain basah, dia lap beberapa kali. Kain basah tu dia basuh, dia lap pula kain basah tu, dia basuh sebab najis lah kain basah tu. Dia basuh, dia lap sampai ke di tempat air kencing, di tempat najis di kapek tu, tak ada apa benda dah ni. Tak ada. Sifat tak ada dah. Tapi basuh ke tak? Dia lap saja. Daripada najis aini turun kepada najis hukmi. Ingatlah, najis hukmi. Datangkan air sekali di atas kapek itu sudah suci. Itu contoh najis hukmi lah tu. Tapi najis hukmi yang asalnya najis aini. Lepas tu nak contoh najis hukmi yang lain ni payahlah. Dia tidak ada jirim dan tidak ada sifat. Jadi kalau masih lagi ada sifat, dipanggil najis aini. Ain ni, ain jirim itulah ain. Ain tu jirim tu. Nampak dilihat jirimnya dengan mata kepala kita tu. Itu najis aini. Tapi sekurang-kurangnya ada sifat. Jika ada ia najis aini,
hendaklah dihilangkan ainnya. Kalau ada ain, hendaklah dihilangkan ainnya dahulu. Wajib dihilangkan ain terlebih dahulu, yakni jirimnya hilang ain terlebih dahulu. Jirim tu kena ain najis tu kena buang. Ain najis kena buang. Ada ni. Maka tinggallah sifat dan dihilangkan segala sifatnya, iaitu rasanya, rasa najis, dan warnanya dan baunya. Nak basuh najis ain ni, ain dia kita kena hilangkan. Kita kena buang ain. Basuh peringkat yang pertama, hilangkan kesan-kesan ain yang ada sedikit di lantai. Contohnya, kemudian hilangkan sifat. Bila hilang sifat, warna, rasa, warna, bau, sucilah tempat yang kena najis yang kita basuh. Tidak ada sebut pun 3 kali, tidak ada. Oh, basuh najis wajib 3 kali. Tak ada. Tak ada hukum pekohnya basuh najis wajib 3 kali. Tak ada. Basuh najis ain ni hingga hilang jirim ain dan juga sifat. Buat sekali ke, buat 2 ke, buat 3 kali ke, hilanglah sifat. Sucilah tempat tersebut. Lepas suci, beres kewajipan. Sunat meniga. Barulah datang air kali kedua, boleh pahala sunat. Datang air kali ketiga, boleh pahala sunat. Tidak ada wajib basuh najis 3 kali, tak ada. Ramai orang tu faham basuh najis kena 3 kali. Tak ada. Ni kata tak belajar. Kadang-kadang kau malu. Nak kena lap dengan 3 helai kain. Ayam basuh najis tu kan, kena lap dengan 3 helai kain. Kain pula jangan kain yang basah, kain yang kering. Lepas tu musim hujan begini kena ambil kain batik Jawa dalam almari yang mahal tu. Ada orang tua dah. Dia belajar, dia kata waktu ajar ke dia, kena lap dengan 3 helai kain kering. Dah kain basah tak boleh nak guna lap sebab dia basah. Dah kain basah kita basuh dah kan. Selagi tak kering tak suci walaupun kita basuh dah. Tu sakit jiwa kata. Akhirnya amalan dia akan standby 3 kain ni lah. Kain kotor, bukan kain kotor, kain untuk lap kalau anak cucu kencing berok. 3 lap, kena pakai 3 lap kain kering. Tapi kalau musim hujan, payah nak kering lah 3 lap tu. Lepas tu anak cucu kecing pula, habis. Akhirnya dia kata kain yang ada dalam almari batik Jawa pun diguna juga. Baguslah kata kain batik Jawa tu lama dah guna. Tapi memang apa ni? Allah, pening sangat, dah reti sangat. Kita belajar dalam perkara ni simple ni. Kalau tak pernah belajar kitab, umur berapa saya ceritalah. Umur berapa saya cerita? Ada ni. Umur 50 ke 60 ke 70 ke, sama je dengan budak umur 10 tahun. Tak reti. Tua umur. Ada ni. Apa ada? Ilmu tak ada. Tua umur, tua kerana kulit kecut. Tu je tua dia. Ilmu sama je, tak reti. Tak reti sungguh ni. Buat gaya gitu je. Time semayang, time masjid, mari masjid. Time semayang sunat, time baca Quran. Tapi buat hukum hakam taharah, tak pernah belajar. Dulu pernah belajar ke? Tak pernah, kita orang susah. Tak sekolah-sekolah pun. Lepas tu, kemudian ada ke lapangan, kenapa mau belajar pula? Dulu dia alasan dia anak orang susah. Mak ayah tak atas sekolah.
Anak orang susah, dia kata. Sembahyang tak tinggal. Lepas tu kemudian kan, tuan kesenangan dah kan. Belajar lah. Wah amat, tak mau belajar. Dia tahulah mungkin ilmu dia tak masuk dah sebab. Sebab orang tak reti sangat ni. Tak reti sangat, tak reti sungguh. Bukan cakap ngaya dak ah. Tak reti pelik orang panggil. Tu pun tak reti, tak reti. Sebab apa? Dia kata masa dulu orang tu dak pergi sekolah sebab tak ada belanja. Apa tak ada kapung-kapung kalau dulu-dulu hak susah gitulah. Tapi kemudian senang dah. Hidup pun lega dah. Wah amal rajin, belajar tak ambil. Orang mengajar dia lari lah. Pengen apa tak tahu gitu. Jadi pengen pelik orang panggil. Dia tak ada basuh najis 3 kali. Dia 3 kali ni istinja dengan tisu. Wajib 3. Tu ada 3. Ada nama 3 kali. Ada ni. Istinja dengan tisu 3 kali. Tu ada bilangan dia. Basuh najis mughallazah 7 kali. Tu ada bilangan dia. Basuh najis ke, berwuduk ke, mandi wajib ke, tidak ada 3 kali. Cuma sunat meniga, sunat buat 3 kali. Sunat meniga dia. Hak betul-betul wajib 3 kali, istinja dengan tisu. 7 kali basuh najis mughallazah. Tapi nak meniga, membasuh najis, nak sunat ni, nak dapat 1 tu, apabila suci baru dapat 1. Kita buat sekali, tak hilang sifat najis. Kita buat yang kedua, ada lagi sifat najis. Kita datang air kali 3, hilang sifat najis. 3 kali dah kita buat, 3 dah. Baru hilang sifat najis. Baru bilang sekali basuh najis yang diwajibkan. Sekali. Ada ni. Buat 2 ke, buat 3 ke, hilang sifat suci sekali. Ada ni. Baru bilang sekali. Barulah sunat meniga. Nanti kalau bicara bab najis mughallazah nanti begitu juga. Kalaulah air kencing anjing lah contohnya, berkali-kali buat, yang ketiga yang keempat barulah beres, barulah hilang bau air kencing anjing. 4 kali lah buat baru hilang. 4 kali buat baru hilang, baru bilang sekali. Buat 4 kali dah ni, baru bilang sekali, barulah tambah 6 kali lagi, salah satu dengan air tanah. Dia buat 4 kali dah ni. Yang keempat baru hilang bau air kencing anjing. Baru hilang bau air kencing anjing, 4 kali dia buat. Baru bilang sekali. Bukan bilang 4 ni. Bilang sekali, aku mana boleh. Wajib tambah lagi 6 kali, salah satunya air tanah. Tak ada. Bukan kata basuh najis mughallazah air kecil anjing sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali baru hilang sifat. 4 dah, tambah 3 lagi. Dah. Itu kan cara bilang. Hilang sifat, barulah sekali, tambah lagi 6 kali, jadi 7 kali, salah satu dengan air tanah. Ini samalah basuh najis ni. Nak sunat meniga selepas selesai kewajipan. Hilang sifat. Beres. Tak nak berhenti pun boleh dah. Sebab selesai dah kewajipan. Sunat meniga. Kalau tidak buat meniga, tak ada sunat. Gitu je lah. Jadi nak najis aini ni hendaklah dihilangkan ainnya. Dahulu yang ni jirimnya. Dia kalaulah kita sekarang ni payah. Kalau kata lantai mozaik. Lantai mozaik bukan lantai rumah zaman dulu. Lantai papan. Papan pula ada lubang. Pada dah oh dulu kan. Itu mudah nak basuh najis aini ni. Sekarang ni dok ni, kalau kata lantai papan pun dia akan rapatkan, tak akan ada lubang punya. Kalau lantai papan pun dia tu dengan tikar getah belah atas. Yang pertama kena ingat molek. Kena hilangkan air najis tu dahulu.
Ambil tisu ke, ambil suak abor ke, tak kira lah. Tu cara dia. Kita geli ke, tak geli, macam mana pun najis tu, itulah cara dia. Dah, tahi kucing, muntah kucing. Ada ni. Tengok tu nak muntah dah, orang tu kata tengok. Lepas tu nak pergi ambil pula dengan tisu dengan suat khabar. Tambah muntah pula, muntah orang tu pula. Nak macam mana tu? Tak kira lah. Pakailah topeng macam mana pun, tutuplah hidung dengan apa kain sekalipun, gitulah cara dia. Palinglah muka ke lain pun tak apalah. Paling muka ke lain, nak ambil tai kucing, akhirnya dah jumpa jari dah. Tak mau tengok. Sungguh ni, dia kena buang air dia. Jirim dia kena buang. Kalau tidak buang jirim dia, contoh muntah tadi tak buang, datangkan air di tempat yang sama, satu cetong ke, satu berdi ke, dia ambil air satu berdi, dia pun dong atas air najis yang dia tak buang sebab digeli. Maka kesemua air yang berada atas lantai itu hukum najis, walaupun air itu tidak berubah. Ada ni?